Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian ini semoga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita dan kita sekalian ini kepada Allah. Asmirani jallallah fi qalbi wa سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترجات الأرض مفتاح الباب الجسد سيدنا ومولانا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد من أهل الله وإخبار أما بعد yang dikasihi Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa surau Al-Muwafiqin, makna bis para alim ulama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita merapatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam Sayyidil Ayyam ini, di saat huruf-huruf sedang berbunyi, kita bersama bagi menyambung perbincangan kita dalam kitab Hayatus Sahabat karangan Dr. Rahman Rafat Bakhsyar yang diterjemah oleh tuan guru kita Ustaz Azri Hashim Al-Bindani. Bulan lalu kita membicarakan tentang seorang sahabat yang diberi nama At-Tufail Ad-Dawsi, At-Tufail ibn Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Kita sampai kepada bila mana At-Tufail Ad-Dawsi ini pulang ke negeri dia, ke tempat dia, lalu dia menyeru khususnya keluarganya semua ikut dia, iaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meneruskan dakwahnya dan menyeru kaumnya, tetapi untuk tempoh yang pertama, yang awal, yang ikut seorang daripada kalangan kaumnya, iaitulah yang kita telah nyatakan pada bulan yang lalu, seorang sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang awal bersama dengan At-Tufail Ad-Dawsi ini. Baik, dia terhenti kat situ pada bulan lalu. Jadi kita sambung episod kedua, cerita mengenai At-Tufail Ad-Dawsi ini. Iaitulah setelah At-Tufail menyambung ceritanya, setelah itu aku bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah SAW ke Mekah. Lepas dia buat seruan di kaumnya, dia pun pindah.
pergi semula ke Mekah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Lalu Nabi SAW berkata kepada tu, Nabi kata kepada Tufail, beban apa yang sedang kamu tanggung, wahai Tufail? Tufail nampak sedih. Tufail ini nampak macam tak selesa bila bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun tanya kepada Tufail, apakah sedang beban yang kamu tanggung, wahai Tufail? Maka jawab Nabi, menjawab Tufail, di hati mereka ada penyakit kekafiran yang mendalam. Siapa? Kaum dia. Dia kata kepada Nabi, Tufail mengadu kepada Nabi SAW, di hati mereka ya Rasulullah, ada penyakit dan kekafiran yang mendalam. Mereka yakni Bani Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Jadi aku seru mereka pun tak layan. Itu cerita dia. Lalu Rasulullah SAW lantas bangun, berwudu dan melakukan solat. Lalu menadah tangannya berdoa kepada Allah. Bila Tufail mengadu cerita begitu, maka Nabi SAW pun lantas bangun dan berwudu. Lalu melakukan solat, kemudian menadah tangannya kepada Allah. Apa kata Abu Hurairah? Bila Abu Hurairah dilihat kelakuan Rasulullah SAW ini, dia takut panik. Abu Hurairah panik. Bila Rasulullah ambil wudu, Rasulullah solat dan menadah tangan. Lalu Abu Hurairah kata apa? Apabila aku melihat perbuatan itu, itulah perbuatan Rasulullah SAW, aku merasa takut. Abu Hurairah jadi takut. Itu kuat sangat walaupun. Okey. Seolah-olah kuat sangat pula. Takut pula orang kata kita menjerit. Kita bukan marah, kita mengajar. Suara biasa je tapi rasa tu kuat. Baik. Maka Abu Hurairah dia kata, aku lihat Rasulullah ambil wudu, kemudian solat, lalu menadah tangan. Dia kata aku takut. Kenapa takut? Abu Hurairah bimbang. Kalau Rasulullah SAW mendoakan sesuatu atas kaum itu, sehingga mereka binasa. Dalam kepala mindset Abu Hurairah, ini kalau Nabi doa ni kata, hancurlah Bani Daud, Allahu Akbar, habis binasa. Itu sangkaan Abu Hurairah kali pertama jumpa Nabi. Yang datang kali awal, fasa pertama bertemu dengan Nabi, belum kenal sangat Nabi sallallahu. Akan tetapi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. Allahumma hdi qaumin Dausin. Berilah hidayah kepada kaum Daus. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. Nabi doa sebanyak 3 kali. Berilah hidayah kepada kaum Daus. Betul. Jadi kita kena buat itu. Kita pergi nak buat collection sikit ni, bulan Ramadan dah dekat. Sekarang ni dia Jumadil Sani, Jumadil Akhir. Berapa Jumadil Akhir ni? Malam ni, siapa ingat? 26. Oh boy, nak cepat sangat rayanya. Oh, siapa betul dapat air mineral free? 6 ya. 6 Jumadil Akhir. Saya sempat tengok dekat smartphone tu. Saya tahu dia kan. 6 Jumadil Akhir. Sejak dia. Rajab, Syaban, Rajab tidak sebelum Ramadan kan. Jadi sekarang ni dah mula di seluruh tempat, masuk tempat saya, surat dia datang, tabung pun dah datang, untuk collection Ramadan, Ihyaul Ramadan kan. Jadi bila datang tabung, ada orang buat kering, tak nak bayar, tak nak bagi. Jadi kita jangan tanda tangan, ya Allah miskinkanlah dia kan. Jadi kita ambil sifat Nabi, ya Allah kayakanlah dia, ya Allah, semoga kalau dia kaya, terbuka hati dia nak menderma gitu. Boleh Tapi malangnya orang kita, dia selalu menganggap dia miskin. Miskin tu dia letak pada diri dia. Aku ni tak pernah ada dia kata. Tetapi sifat Nabi, sahabat Nabi, selalu menyangka bahawa dia lebih banyak harta.
Padahal tak ada harta pun. Itu sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Abu Hurairah menyaksikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sifat yang termulia, sifat yang terindah. Maknanya orang tak ikut kita, kita jangan cepat sangat memusuhi orang yang tak ikut, tak setuju dengan kita. Ambillah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar dengan cara apa? Bil hikmah. Sebab tu mahalnya kita orang Islam, mahalnya kita orang Islam, kita ada doa. Kita ada doa. Kalau kita tengok cerita Hindustan, bila mana hero dia sedang nazak ataupun Pak Wu dia kata nazak, hero dia nazak, dia pun bekerja. Sambil nyanyi lagu, pergi ke ke temple dia lalu pun dia berdoa. Doa cara dia, dia marah tuan dia, Haram Zadir tu orang sana. Saya salah seorang penggemar di Hindustan dulu lah. Sekarang ni tengok CCTV je. Cuma kalau kita nak convertkan dengan kita, mereka berdoa sungguh. Ada timpa musibah, mereka berdoa. Kita kenapa kita tidak berdoa? Kita tidak berdoa. Merapat sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita ada masalah kewangan, kita ada masalah macam-macam. Masalah kekeluargaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajar Nabi SAW. Sebab apa? Doa silahul mukmin. Doa ini senjata bagi orang yang beriman. Doa. Kita sejak azal lagi. Min azal sudah ada qadar. Qadar kita sudah ada. Qadar ditulis setiap orang. Berapa? 40 hari dalam hidup kandungan. 40 hari itu 4 bulan. 40 hari 4 bulan. 40 hari 4 bulan. Ke 4 hari. 40 hari 4 bulan. Tolong siasat 40 hari ke 4 bulan. Bukan 40 bulan. Maknanya kita setiap orang dah ditulis. Qadar kita. Sekian kamu, rezeki kamu, ajal kamu, jodoh kamu. Kita tak ada kuasa untuk mengubah. Ada kuasa tak kita ubah? Kita pergi perbendaharaan, kita pergi tengok Allah mati esok pula ni awal tengah ni. Kita pun pada pakai leceh paper. Mati 2040. Contoh tak boleh. Kita tak boleh ubah. Tetapi tengok betapa kasih Allah Taala pada hamba dia. Dia bagi satu kepada kita, iaitu doa. Doa ni mahal. Kalau kita doa dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita taat. Sebab itu seorang sahabat dia tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah kami ini, adakah kami ini perlu berusaha payah untuk bertemu dengan Allah Taala semua. Maka Allah Taala turunkan Quran dalam surah Al-Baqarah. Apa dia? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, wahai Muhammad, bila umat kamu tanya tentang aku, wa idza sa'alaka 'ibadi, tentang aku, anni fa inni qarib, beritahu kepada umat kamu, anni fa inni qarib, beritahu yang aku ni sangat dekat dengan mereka. Apa dia? Falyastajibuli. Uji budak wa tada'i idza da'an. Aku ni suka nak perkenankan doa mereka. Allah Taala suruh kita berdoa. Dalam ayat lain tentang doa ni apa dia? Allah Taala wa qala rabbukum astajib lakum. Dan mintalah kamu, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan perkenankan. Jadi di antara di waktu-waktu yang Allah Taala nak mustajab doa itu, baru saya sebut tadi, di saat huruf-huruf sedang berdesung. Ini waktu-waktu tanda-tanda nak turunnya hujan, antara waktu yang mustajab. Kita berdoa. Kemudian waktu duduk antara dua khutbah. Waktu mustajab. Duduknya tak lama, dalam paling lama 10 second, 15 second je. Khatib duduk kan, ataupun satu surah Al-Ikhlas. Tapi waktu yang mustajab ini kita banyak lepas, sebab waktu tu kita tidur. Waktu tu sedap tidur, tengah khutbah tak perasan dia. Jadi kita terlepas banyak waktu-waktu yang mustajab.
patut kita berdoa. Jadi ini doa Nabi ajar dalam peristiwa ini. Maka Abu Hurairah menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri bahawa Nabi SAW bukan jenis orang yang menghukum, tapi orang yang sangat berhikmah tinggi, iaitu mendoakan. Sama juga kita adik-adik, bila kita ada konflik rumah tangga, saya mesti rumah tangga sebab kita sedang buat penama sediakan bahan. InsyaAllah penama 12 April ini saya berkolaborasi dengan Ustaz Abid Liu, membicarakan satu tajuk yang sangat hebat, iaitulah penama anak adakah aset ataupun liability ke neraka. InsyaAllah 12 hari bulan April ini pada jam 8.30 pagi di Masjid Cahaya Iman, Bandar Country Home. Panjang umur, tuan-tuan datang. Adik-adik datang. Tajuk dia sangat hebat. Kita sama tuan guru kita, Ustaz Abid Liu. Dalam Malaysia ini, Ustaz Abid Liu antara saya sanjungi. Ada lagi lah, tak sebut lah. Sebab apa? Masya Allah. Kalau dia cakap sikit je, saya terpaksa menangis. Bukan, tak, memang tak nak menangis, tapi menangis dia cakap pun. Masya Allah, dia cakap dengan hatinya, ya Allah. Ini Ustaz Abid Liu. Baik. Jadi cerita, dia ada konflik itu balik kepada Allah Ta'ala, mana kena berdoa. Nabi ajar. Baik, kita terus sikit lagi. Kemudian dia kata, baginda menoleh kepada At-Tufal dan berkata, kembalilah kamu wahai Tufal. Pergilah kamu kepada kaummu, berlembutlah dengan mereka dan suruhlah mereka kepada Islam. Nabi ajar Tufal Ad-Dawsi, kamu nak suruh orang, nak ajak orang masuk Islam, tak boleh keras-keras. Tak boleh dengan cara kekasaran. Mestilah kita berlemah lembut. Lemah lembut di sini maksudnya apa? Tunjukkan sifat akhlak yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu sebab itu ramai orang masuk Islam. Kenapa? Kerana sifat lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita tuan-tuan. Kalau kita nak cerita malam ini. Sebab itu kita tak boleh terlepas daripada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita, teladan kita paling agung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Nabi adik-adik? Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dia bagaimana? Dia menyantuni si buta di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana cerita yang sangat masyhur. Setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa gandum, lalu meracik-racik. Kemudian disuapkan kepada si buta. Si buta ini setiap hari maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan satu hari Nabi wafat. Bagaimana Nabi wafat? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sangat gemar, yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kalau boleh apa Nabi buat, dia akan buat. Ini sifat sahabat Nabi, yang siddiq sifatnya. Maka dia bertanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, wahai Aisyah, apa lagi yang Nabi Muhammad SAW buat yang aku tak buat? Boleh tak kamu khabarkan kepadaku? Maka jawab Aisyah, dia kata, wahai bapakku, satu perkara yang Nabi buat kamu tak buat ialah pertama, setiap hari Nabi SAW, Rasulullah SAW ini pergi ke Madinah, pergi ke pasar, pergi ke pekan. Dia akan apa? Dia akan suapkan makan kepada si buta. Maka Abu Bakar pergi, cuba buat bagaimana Nabi buat. Maka bila mana Abu Bakar buat, suapkan si buta ni tangkap tangan Abu Bakar. Dia kata, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Kata Abu Bakar, akulah orang yang biasa suapkan makan. Dia kata, apa? Bukan. Orang yang suap aku makan ni, dia bukan kasar begini. Orang yang suap aku makan ni, orang yang sangat santun, yang sangat lemah lembut sifatnya. Nampak si buta tu tak nampak lah. Tapi dia boleh merasai santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar menangis. Bila Abu Bakar menangis, si buta tanya, mengapa kamu menangis? Pula ni. Dia kata apa? Wahai tuan hamba, sebenarnya orang yang selalu suapkan kamu makan itu telah pun wafat, kembali bertemu Tuhannya. Aku ini pengganti saja. Siapakah orang itu? Kata sebutan ni, orang itulah orang yang kamu keji setiap hari, Muhammad ibnu Abdullah, Rasul junjungan kami. Maka apa jadi? Menangislah dua-dua orang menangis. Si buta menangis, Abu Bakar pun juga menangis. Allahu Akbar. Nampak hebat. Akhirnya apa nama? Si buta tadi masuk Islam. Kembali kepada Islam. Sifat lembut, sopan santun yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi kata kepada Tufal, kamu wahai Tufal, baliklah kamu kepada kaum kamu. Sebab itu dalam istilah dakwah da'i ni, kita sebagai da'i, semua orang da'i.
kita ni berbakat sebagai da'i. Sebab memang Allah Ta'ala jadikan kita khalifah fil ardh. Kan? Da'i ni ustaz je. Masing-masing ada peranan masing-masing. Baik, kembali. Lepas tu jadi da'i, dia tak ada istilah merajuk. Tak ada istilah merajuk letak jawatan, tak ada. Istilahnya merajuk perah ini bukan istilah da'i. Saya kecewa lah, orang tak hargai. Memang sifat kita sebagai pendakwah, orang tak akan hargai. Kalau orang hargai itu, ada benda tak kena. Sebab Nabi sendiri menempuh jalan sebagai da'i ini, madu'un macam-macam ada. Bagaimana di Taif, Nabi di Bali, dikejar dengan tulang unta, di Bali dengan batu. Sampai berdarah kaki Nabi SAW dalam perang Uhud, sampai hilang gigi Nabi SAW. Ini sifat dakwah. Jadi tak ada istilah. Bila kita ajak orang buat baik, kita jangan ribah. Jangan terlibat. Saya ada seorang muslimat yang saya mengajar dia bekas Victoria, sekolah Victoria. Saya tak tahu sekolah mana dia, tapi sekolah Victoria dia kata memang pakaian insya-Allah Ustaz, orang masuk belajar Victoria ni memang seksi lah. Dulu kini selamanya. Jadi saya ada dalam grup tu sekolah student dia. Jadi saya selalu sharekan, saya kira Ustaz bagi saya sharekan. Tapi malam ni saya dikecam dia. Saya dikecam, you ni dah berapa lama jadi ustazah? Dia tanya, kan? You jangan sibuk lah orang, my husband pun tak extra, you nak sibuk buat apa? Sekali apa dia buat? Sekali, sahabat ini dia pun left daripada grup tu. Kemudian dia personal message dengan saya, tanya, adakah betul perbuatan? Saya left daripada grup tu. Saya kata salah lah. Jawapannya salah. Sepatutnya biarlah apa orang nak cakap pada kita. Sebab kita buat bukan kerana orang, tapi kita buat tu kerana Allah Subhanahu wa. Berkat kita sharing maklumat-maklumat info yang baik yang guna ini, orang tu baca lama-lama, Allah Taala datangkan hidayah, maka Allahu Akbar. Sebab tu kita boleh berdakwah, tapi hidayah bukan milik kita. Bahkan Nabi sendiri Allah Taala tegur. Nabi sendiri Allah Taala tegur, Nabi tak boleh beri hidayah pada orang. Tapi Nabi boleh ajak orang. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka bila Tufail ni balik, Tufail ni pun cerita dia kata apa, aku terus berada di bumi Daus. Balik dan berdakwah kepada mereka agar memeluk Islam. Sehinggalah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Maknanya lama Tufail ni duduk di kaumnya berdakwah seru, ajak orang masuk Islam, sehingga kan Nabi berhijrah ke Madinah dan berlalulah perang Badar, Uhud, Khandaq. 3 perang berlalu. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Lalu aku datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW dan bersama-sama pula 80 keluarga daripada Bani Daus yang telah memeluk Islam dengan baik. Hasil usaha dia, selama beberapa tahun itu dia dapat ajak 80 keluarga meluk Islam. Bagus. Sebab Islam dia tidak mementingkan kuantiti, tetapi kualiti. Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun berdakwah. Yang ikut dia berapa orang? 90 orang. 900 tahun berdakwah, 90 orang. Masalah kita sekarang ni, bila ada buat program motivasi, ada 2000 orang ikut kita, dalam masa 2 jam kita sampaikan motivasi, kita nak 2000 orang ikut kita terus. Jawapannya impossible lah. Impossible. Sangat mustahil. Baik. Itu sebab itu kita jangan bimbang. Kita ajak orang mari surau, orang tak nak datang surau. Jangan cepat hati kita tu. Tak guna punya orang. Kan? Kita tak boleh. Sebab tu sifat Nabi, sifat Mad'un ni, sahabat tunjuk ni, Nabi tunjuk ni, kita mula-mula kena mencintai Mad'un kita. Menyayangi Mad'un kita. Orang yang nak kita dakwah ni, mula-mula kita kena sayang dia dulu. Bila kita sayang, sebab tu bila kita sayang, kita tidak akan bosan dan kita tidak akan jemu. Tidak, kalau kita tak sayang, alah kedatangan Nabi lain kali. Berat je dia, rosak je dia. Contoh. Tapi kalau kita kata ini tanggungjawab. Mudah-mudahan saja. Bukan sebab ini, tapi sebab kita ikhlas datang nak menceritakan tentang satu perkara yang baik, Allah Taala angkat darjat kita. Begitu. Jadi kita jangan cepat gibah. Boleh. Kena kuat. Baik. Kemudian bila Nabi SAW dengar hal itu, maka Nabi sangat gembira sehingga kan
Nabi SAW mengurniakan sebahagian ghanimah. Apa dia ghanimah? Harta rampasan perang Khandaq. Perang Khandaq. Khandaq ni maknanya parit. Perang Khandaq ni perang yang dahsyat. Nabi bersama dengan 1000 orang lawan 10,000. Perang Khandaq ni dahsyat. Orang dipanggil perang Ahzab. Perang Khandaq ni, Khandaq maknanya parit. Istilah Khandaq ini hasil daripada Nabi SAW meraihkan idea daripada seorang sahabat Nabi berketurunan Parsi. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bila Nabi mesyuarat, bagaimana ni? Kita nak bertempur dengan kumpulan musyrikin yang begitu ramai. Apa kata Salman Al-Farisi? Ya Rasulullah, kalau di tempat kami buat parit. Dia bukan buat parit pakai backhoe zaman dulu, tak ada. Mereka gali ni. Wallahu ta'ala alam, pakai cangkul ke pakai apa? Wallahu ta'ala alam. Tapi cerita dia memang gali. Dimulakan galian parit itu daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sampailah masuk Syawal. Perang ni dalam bulan Syawal. Yang mana parit dia gali tu, kalaulah kuda masuk, tak boleh panjat balik. Dalam tak dalam. Maknanya kalau kuda sebenarnya berang, takkan lepas punya lebar. Lebar dan dalamnya parit itu. Dalam bulan Ramadan, tak ada seorang sahabat pun yang merajuk, Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah, kau tak bagi makan, malam aku dah gali parit. Kalaulah ada di kalangan sahabat Nabi juga merajuk sifatnya, kita tak Islam hari ini. Islam kita. Sahabat Nabi merajuk semua, pakat tinggalkan dakwah. Usaha dakwah, usaha mengajak orang buat makruf, nahi munkar, tak Islam itu. Tapi oleh kerana Nabi dan para sahabat, sifatnya tak ada Islam merajuk ni, tak ada. Sebab tu sifat kita menyampaikan perkara yang baik ni, tak ada Islam merajuk. Tak ada gibah seumpamanya. Baik. Maka Rasulullah kurniakan, bayangkan sayang Rasulullah kepada Tufal Ad-Dawsi, sebahagian daripada harta rampasan perang Khandaq. Rasulullah SAW kurniakan kepada Tufal Ad-Dawsi bersama dengan kaumnya. Kami berkata, Tufal Ad-Dawsi bersama dengan kaumnya, ya Rasulullah, jadikanlah kami tenteramu yang sebelah kanan. Maksudnya apa? Jadikanlah kami tentera kamu yang sebelah kanan. Maksudnya apa? Apit kanan kamu. Orang kanan kamu ya Rasulullah. Dalam setiap peperangan. Dan namakanlah pengenalan kami dengan Mabrur. Namakanlah kumpulan tim kami ini tim Mabrur. Kan? Kita bai'ah. Bagaimana sahabat Nabi ini bai'ah, ya Rasulullah, setiap peperangan jadikan kami sah sebelah kanan kamu. Maka kata Tufal, setelah itu aku sentiasa bersama Nabi SAW hingga terjadinya Fathul Mekah. Sehinggalah terjadinya pembukaan kota Mekah. Maka aku berkata, ya Rasulullah, utuslah aku kepada Zulkarnain, yakni berhala Amr bin Namamah, agar aku membakarnya. Rasulullah SAW mengizinkannya, kemudian dia berangkat menuju ke berhala itu bersama tentera dari kaumnya. Tatkala sampai dan hendak membakarnya, para wanita kanak-kanak kaum lelaki telah mengepungnya dan bersedia untuk mengambil tindakan sekiranya dia melakukan sesuatu tidak baik kepada Zulkarnain, yakni berhala kaum Namamah. Maka apa kata Tufal? Tufal kata dia tetap pergi menuju berhala itu di hadapan para penyembahnya. Tufal geram melihat berhala itu dan berkata dengan lantang, wahai Zulkarnain, aku bukanlah penyembahmu. Kelahiran kami lebih awal daripada kelahiranmu. Aku akan membakarmu. Tak kala api telah membakar berhala itu serta berhala-berhala lainnya yang berada di Bani Daud, akhirnya kaum itu memeluk Islam dan mengamalkan ajarannya. Berkat keberanian itu, maka semua masuk Islam. Bukan saja 80 keluarga, semua keluarga daripada kalangan Bani Daud masuk Islam bersama dengan Bani Daud. Kemudian Tufal Ibn Amr Ad-Dawsi sentiasa bersama Nabi SAW hinggalah Nabi SAW wafat kembali ke pangkuan tuannya. Apabila tampuk pemerintahan berpindah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Tufal meletakkan dirinya, keluarganya serta hartanya tunduk dan taat kepada Khalifah Rasulullah SAW. Tatkala timbulnya gerakan memerangi golongan murtad, yakni mereka yang keluar dari Islam, Tufal bersama anaknya Ammar keluar menyertai angkatan perang memerangi Musailamatul Kadzdzab, yakni yang mengaku sebagai nabi zaman Sayyidina Abu Bakar. Nak ceritanya, peperangan memerangi nabi palsu ini bukanlah semudah yang kita sangkakan. Peperangannya juga sangat-sangat dahsyat.
ketika Tufal menuju kepada Yamamah, iaitu tempat tempat bersembunyinya Musa masuk Al-Kazab ini, dia telah bermimpi. Dalam perjalanan itu dia berehat tidur bermimpi. Bermimpi sesuatu, kemudian dia tanya kepada para sahabat, wahai sahabat, semalam aku telah bermimpi, cuba kalian ceritakan maksud mimpiku ini. Mimpinya apa? Dia cerita kepada para sahabat, aku telah bermimpi bahawa kepalaku telah dicukur habis. Maknanya rambut dia dicukur habis, botak. Lalu keluar seekor burung daripada mulutku. Keluar seekor burung daripada mulutku. Kemudian ada seorang wanita berusaha memasukkan diriku ke dalam perutnya, manakala anakku Ammar bersungguh-sungguh mengejarku, tetapi terdapat hijab yang memisahkan aku dengan dia. Lalu mereka semua berkata, siapa mereka itu? Sahabat Tufal Ad-Dawsi. Dengar cerita Tufal kata apa? Itu petanda yang baik, wahai Tufal. Ini sahabat Nabi, tengok, tak pernah condemn. Tapi kalau sahabat kita cerita, pendek umur kamu, nak mampus kita. Tapi sahabat Nabi kata, ini petanda yang baik, petanda yang baik. At-Tufal ini, Masya Allah, Tabarakallah, dia bukan orang biasa, orang bangsawan. Guru dia sendiri direct dengan Nabi SAW. Kalau kita nak ceritakan dia sangat alim, maka apa dia kata? Wahai sahabatku, demi Allah, aku juga telah mentakwilkan mimpi itu. Aku juga telah mentakwilkan sendiri mimpi itu. Siapa dia? Sahabat Nabi Tufal ini. Dia kata apa? Tahu tak kamu semua, dia kata, kepala aku yang dicukur, itu bererti kepala aku akan dipenggal. Kepala aku akan dipenggal. Adapun burung yang keluar dari mulutku adalah rohku. Sedangkan wanita yang berusaha memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali untuk menguburkanku. Aku ingin sekali terbunuh dalam keadaan syahid. Adapun anakku Ammar yang meminta ikut sama dengan aku adalah petanda juga dia adalah ingin mati syahid. Tetapi insya-Allah dia akan memperolehi mati syahid itu setelah daripada aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ringkas kita, ketika perang di Yamamah bertambah sengit, sahabat mulia Tufal Ad-Dawsi ini berperang bermati-matian. Yang akhirnya dia gugur syahid. Yang mana apa yang ditakwilkan itu betul sekali. Lehernya terpenggal. Sehingga kan Ammar ini yang nak ikut dia, nak selamat Tufal ini, terputus tangannya. Nak ikut Tufal ini tetapi telah terpotong tangannya, terputus tangannya. Pada pemerintahan Umar Al-Khattab, yakni setelah berlalunya pemerintahan Khalifah Abu Bakar, maka Umar Al-Khattab memerintah, Ammar anak pada Tufal ini datang menemui Umar. Lalu lalu makanan dihidangkan kepada Faruq radhiyallahu Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, lalu dipersilakan ramai yang menjamah makanan dihidangkan bersama Amirul Mukminin ini. Tetapi Ammar ibn Tufal ini dia menyuruh makan. Kenapa? Kenapa? Kerana dia rasa malu. Sebab dia tak ada tangan. Maka Umar panggil dia, wahai Ammar, mari sini. Kenapa dengan kamu ini, wahai Ammar? Adakah kamu rasa malu kerana tak ada tangan? Malu ke kamu ni tak ada tangan? Jawab Ammar, benar wahai Amirul Mukminin. Malu aku nak sama dengan dia orang. Tiba-tiba aku tak ada tangan nak makan dengan dia orang. Lalu Umar berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan menjamah makanan ini sehinggalah engkau menghulurkan tanganmu yang kudung itu menyentuhnya. Mulia Umar Al-Khattab. Umar kata apa? Demi Allah, aku tidak akan sentuh makanan ini. Melainkan, wahai Ammar, kamu sentuh dengan tangan kamu yang kudung tadi itu pada makanan ini. Tangan kamu yang mulia tadi itu. Tangan kamu sebelah duduk di syurga. Allahu Akbar. Tahankan nak mempertahankan agama Allah, nak pertahankan agama Islam. Kita minta mak cakap kita masuk raya yang mudah dapat agama, lahir-lahir Islam. Lahirku ke dunia Islam dah. Tiba-tiba kita mula-mula saya untuk apa nama untuk kita menjual agama. Sedangkan dulu para sahabat Nabi sampai ada yang hilang kepala, hilang tangan, kita sedang mudah menjual agama. Bila datang dinaskan hukum Allah Taala, kita menolak dengan berbagai-bagai dakwah. Berbagai-bagai persepsi yang kita cipta sendiri. Ayat inilah malam kita. Sebab tu 7 keajaiban manusia. Saya ingat kata Dr. Basit Abdul Rahman, tuan guru pondok Sungai Durian. Dia kata bukan 7 keajaiban dunia,
Tetapi 8. Yang ke-8 itu apa dia? Anak orang Islam mengaku Islam tetapi tak nak ikut undang-undang Islam. Itu ajaib. Itu ajaib. Maka apa berlaku? Apabila Umar makan, barulah orang tengok kemuliaan yang Umar tunjukkan ini, bahawa Ammar ini bukan orang-orang biasa. Orang yang mulia. Sebab itulah dia kata Ammar selalu mengidamkan syahid semenjak bapaknya gugur syahid dalam perang Yarmuk. Ammar ikut berperang, dia bersungguh-sungguh berperang melawan musuh hingga akhirnya mengecapi syahid yang diidamkan, iaitu mengikut jejak langkah bapaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati At-Tufail Ibn Amru Ad-Dawsi. Beliau merupakan seorang yang syahid dan bapa kepada seorang syahid. Semuanya syahid mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sikit je kita minta. Syahid apa dia? Syahidkan sikit duit kita. Infak pada tabung pembangunan surau tempat kita. Itu pun payah. Itu pun payah. Baru saya teringat satu kisah tahun terakhirnya. Satu kisah saya teringat. Bagaimana berlaku pada zaman Sultan Murad keempat dalam pemerintahan Kerajaan Abbasiyah di Iraq, di kota Baghdad. Sultan Murad ini pada satu malam keadaannya pun tidak selesa dan senang. Rasa macam ada benda tak kena kepada rakyat dia. Sultan Murad ni bukan sultan. Kita kata sultan Syah Ayam, dia sultan yang ada ilmu, sultan yang sangat tawaduk, sultan yang sangat takut kepada Allah Taala. Satu malam dia keluar. Dia ajak pengawal dia, tentera-tentera dia, iringi dia, berpakaian biasa semua orang. Keluar berjalan nak tengok bagaimana suasana rakyat dia. Dia pun berjalan. Secara sembunyi supaya orang tak kenal. Sampailah satu hujung kota. Dia nampak seorang lelaki sedang bergelimpangan. Dia pun dekat pada lelaki itu. Dan dia tengok, Allahu Akbar. Orang ini telah tidak bernyawa. Tetapi apa yang menjadi marahnya dia, orang yang lalu lalang kat situ, biar je dia. Biar jenazah lelaki ni, tidak urus pun apa. Maka kata Sultan Murad, mengapa kamu semua tidak pedulikan orang ini? Kamu semua lalu lalang biar orang ini. Apa dia kata? Salah seorang daripada masyarakat yang lalu jawab, kamu kenal tak siapa orang ini? Orang ini adalah orang ahli zindik, dia kata zindik, orang yang zindik, ahli fasik, ahli maksiat. Orang ini selalu pergi minum arak, mabuk, pergi bar beli arak. Orang ini selalu pergi masuk rumah pelacuran, melanggan pelacuran. Maka Sultan Murad kata apa? Aku tak peduli. Siapa orang ini, kita angkat semua, bawa dia. Cari rumah di mana. Maka orang sekitar itu, kita angkat sama dengan pengawal dan kedua dia, bawa. Pulangkan jenazah lelaki ini ke rumah dia. Bila sampai di rumah, maka keluarlah isteri kepada lelaki yang mati ini. Apa kata isteri lelaki ini? Allah Akbar. Kasihannya kepada wali Allah ini. Ya Allah, kasihanilah kepada wali ini, ya Allah. Sultan Murad bila dia dengar, dia sepelik lah. Dia kata, tanya kepada isteri si mati ini, mengapa kamu kata dia wali? Wali Allah. Sedangkan masyarakat di tempat ini mengatakan dia ini ahli zindik. Dia ini zindik, orang yang fasik. Orang yang buat maksiat, orang yang minum arak. Apa kata isteri dia? Inilah yang hamba jangkakan akan terjadi, memang telah terjadi. Dulu semasa hayat suami saya, saya selalu kata, abang jangan buat pekerjaan begini. Kelak nanti kalau mati orang tidak peduli kepada abang. Apa kata dia? Apa kata suami saya? Lalu suami saya kata apa? Suami saya ketawa dan berkata, jangan bimbang. Nanti bila aku mati, sultan yang adil, wali-wali akan menguruskan jenazahku. Lalu Sultan Murad kata, apa sebab kamu kata begini? Dia kata apa? Suamiku ni setiap hari dia kata menggunakan harta yang dia ada, setiap hari dia pergi bar. Dia buat apa? Dia beli semua botol-botol arak, dibawa balik rumah, dicuah dalam tandas. Cuah dalam tandas, lalu berdoa, ya Allah, hari ini hamba-Mu telah dikurangkan dengan fitnah arak, ya Allah. Kan?
Setiap hari belanja guna duit dia, beli arak, bawa balik rumah, curah dalam tanda rumah. Kemudian kata isteri ini, suamiku ini, setiap hari guna duit dia pergi masuk rumah pelacuran. Buat apa diberi duit kepada pelacur-pelacur supaya bertutup pintu dan balik rumah. Jangan benar pelanggan masuk. Dan dia berdoa, ya Allah, hari ini ya Allah, hamba-Mu jauh daripada fitnah zina, ya Allah. Inilah suamiku buat setiap hari. Dan inilah aku kata kepada suamiku, perbuatan dia ini akan datangkan kesusahan padanya bila dia mati. Sultan Murad bila dengar cerita daripada isteri dia, maka menangis Sultan Murad. Lalu bapa kata Sultan Murad, benarlah kata kamu inilah wali Allah. Jangan bimbang, benarlah kata suami kamu ini jenazahnya akan diurus oleh penguasa negeri ini. Akulah Sultan Murad. Negeri ini akan bersama dengan seluruh ulama, akan bersama dengan wali-wali menguruskan suami kamu. Ini berkat apa nama membelanjakan harta di jalan Allah. Banyak saja kita sikit je nak belanja. Nak sikit apa kita nak hidupkan ihya Ramadan. Kita nak membangunkan surah kita ini. Paling tidak kalau kita tak ada masa, kita dah hantar dah sikit duit kita. Untuk surah ini mudah-mudahan ikhlas kita hantar. Duit kita ini tak banyak, adik-adik ada RM2 tahu RM2. Tetapi ikhlas Allah Taala angkat di sisinya. Allah Taala angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebahagian daripada kisah para sahabat yang pertama dalam kitab Hayatul Sahabat. Semoga ada manfaat untuk kita pada malam ini. Saya minta maaf tak boleh lama sebab di malam Jumaat ini memang saya ada kuliah lain selepas waktu Isyak bermula jam 9.30. Jadi saya kena lari satu tempat lagi. Sebab tu di sini asalnya pada hari Rabu minggu keempat oleh kerana sahabat saya Wajib Zaidi semalam datang ke sekolah. Alhamdulillah kita beri laluan, tak ada masalah. Kita jangan siapa datang nak bangun kuliah, kita kena sokong. Kita tak datang, tapi alhamdulillah Allah Taala bagi kita rehat. Boleh tengok cerita suamiku jiran sebelah kat rumah saya datang. Supaya Allah Taala alam. Semoga perkongsian kita pada malam ini mendatangkan manfaat yang banyak pada kita. Khususnya kita ini memang kena balik semula kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada cara lain. Dengan cara kenal Nabi SAW, kita akan jadi seperti Nabi SAW. Jadi yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang kurang kelemahan saya sendiri. Sekali lagi saya minta mohon maaf. Terima kasih kerana memberi perhatian. Moga-moga sahaja perkongsian kita mengatakan manfaat. Dan satu sahaja permintaan ikhlas daripada saya. Seandainya kalau saya dijemput oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu daripada tuan-tuan, kalau tuan-tuan mendengar beritanya, doakanlah kebaikan untuk saya dunia wal akhirat. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهد أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم بارك أمة سيدنا محمد. اللهم بارك أمة سيدنا محمد أجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.